Waalaikumsalam. Terima kasih Tempinai. Satu pandangan yang baik ya. Nasib baik dia tidak cakap bahasa Jepun. Saya saja yang faham. Kan? Tapi alhamdulillah itu pandangan luar hati dia, pandangan dia, alhamdulillah. Ya, satu pandangan yang baik. Dia kata tadi kita Al-Quran dah ada, sunnah dah ada, hadis dah ada. Nabi pun sebut, aku tinggalkan 2 pusaka peninggalan wahai umatku, selagi kamu pegang 2 pusaka maka sesat selama-lamanya. Inilah sunnatullah, inilah fitrah. Memang betul ya, apa yang hadis Rasulullah SAW sebut. Dan dia juga menyebut tentang ujian. Setiap di kalangan kita akan diuji. Jadi ujian-ujian ini akan berlaku setiap zaman kepada umat ini. Dan dia menyebut juga berkenaan dengan memantapkan keluarga, institusi keluarga, suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah. Kan inilah di antara perjuangan kita dan perjuangan kita semua. Bila anda adik-adik sekalian akan kahwin, mendirikan suami, itu sebab pilih suami yang baik-baik. Nah, pilih suami yang baik-baik dan beragama, ada penghayatan agama. Jangan semata-mata pilih sebab dia handsome, ganteng. Begitu juga muslimat, pilih yang muslimat, jangan pilih yang muslimut. Jangan tengok cantik je, muka cantik, gebu, licin, perangainya tak elok. Itu sebab bila kahwin tu, nikah tu, aku terima nikahnya, sebut namanya. Bila sebut nama tu kena niat dah, seronok sangat nak kahwin, kena niat dalam hati dah. Aku terima nikahnya, sebut nama dia dengan mas kahwin, tunai ke hutang ke. Tapi pada masa yang sama kena niat dah. Bila terima aku nikahnya tu, nikah tu terima, aku terimalah mulutnya yang membebel, aku terimalah perangai hudur dia yang sipahkan kain di atas katil. Aku terima perangai hudur dia malas basuh pinggan, malas masak, malas nak setrika, malas nak mandi, bau hapak, baik bau ikan basung, ikan tongkol. Misalan contoh, semua kena terima. Kan? Tu sebab tu mesti kena betul sahabat kita nyatakan tadi. Baik, saya serah kepada Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi Ustaz, saya nak terus kepada sesi buat bicara antara kita lah. Dan saya harap adik-adik yang ada depan saya, sama ada lelaki ataupun perempuan, boleh ambil manfaat daripada soalan-soalan yang saya nak tanya kepada Ustaz. Jadi Ustaz, soalan yang pertama saya nak tanya kepada Ustaz, sebagaimana yang kita tahu bahawa kitab Injil dia merupakan salah satu daripada kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kitab samawi di dalamnya terkandung berkenaan syariat dan juga terkandung di dalamnya berkenaan akidah. Jadi soalan saya Ustaz, yang pertama, kitab Injil yang ada sekarang, adakah dia mengandungi soal perbincangan berkenaan syariat dan juga akidah kepada penganut agama Kristian? Baik, terima kasih kepada Ustaz yang bertanya ya. Soalan bagus. Bagi mereka yang daripada mazhab SDA ni, yang Roman Katolik ni ataupun Ortodok, mereka pakai kitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, dalam Old Testament ni memang ada lagi yang menyebut tentang akidah ni, berkenaan dengan konsep ketuhanan, yang berkenaan dengan berhala tadi yang saya sebut. Itu adalah, saya bawa kitab ni adalah dalam Old Testament. Tetapi di kalangan puak-puak Kristian khususnya di Malaysia ni, mereka tidak beramal dengan kitab yang ada di sini ni, walaupun kitab telah dirubah. Banyak mereka mengamalkan kitab dalam New Testament, ya, Perjanjian Baru. Itu sebab dalam bab ketuhanan ya, diubah daripada konsep ketuhanan yang esa kepada Tuhan Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Begitu juga berkenaan dengan syariat. Juga ada peraturan-peraturan dalam undang-undang. Di antaranya ialah kewajipan tentang berkahwin, kewajipan tentang berkhatan. Ada dalam Old Testament Perjanjian Lama. Berkenaan dengan puasa, saya sebut juga berkenaan puasa tadi pun ada kan. Tapi masalahnya mereka tak pakai benda tersebut, digunakan. Inilah benda-benda yang perlu kita perbetulkan dan tanya kata mereka, kenapa mereka tidak berada dalam ajaran yang dibawa oleh Injil yang sebenar, walaupun kitab itu sudah tidak ada pada zaman sekarang. Ada, tetapi berada dalam Old Testament. Tidak ada bagi Perjanjian Baru, di mana di dalam Malaysia ni banyak mengamalkan tentang SIB, iaitu Sidang Injil Borneo, baik khususnya di Sabah Sarawak, dan menggunakan New Testament. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi soalan yang kedua berkaitan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama kesimpulannya ada terkandung, cuma yang baru-baru ni tidak dipakai.
Soalan saya yang kedua, berdasarkan kepada nota Ustaz pada muka surat 10 dan juga pada muka surat 11. Jadi adik-adik boleh tengok pada kertas kerja yang kita bagi ni, pada muka surat 10 dan juga 11 dinyatakan 4 kitab Injil utama yang dipegang oleh penganut agama Kristian pada zaman hari ini, iaitu Injil Matthew, Injil Mark, Injil Lukas ataupun Luke, dan juga Injil John ataupun Injil Yahya. Jadi Ustaz, dalam 4 kitab Injil ini yang saya dimaklumkan masa saya belajar dahulu, ada persamaannya dan ada percanggahannya. Dan setahu saya tidak ada satu pun di kalangan 4 ini yang sepakat, mana ada sahaja yang percanggahannya. Jadi Ustaz, percanggahan yang ada di dalam keempat-empat Injil yang dipakai ini, adakah percanggahan itu berkait dengan syariat mereka ataupun berkait dengan akidah yang mereka pegang? Ustaz, ya. Percanggahan dalam 4 Injil tadi yang disebut Injil Markus, Injil John dan yang lain tu, pertama sekali percanggahan yang agak ketara adalah dalam konsep bab ketuhanan, Trinity. Ya, itu sebab di antara kejayaan Syekh almarhum Ahmad Didat mengupas di hadapan padri-padri negara-negara barat ialah menggunakan Injil-Injil percanggahan dalam Injil-Injil tersebut untuk buat konfer di kalangan mereka-mereka adalah audien daripada berbagai mazhab tersebut. Jadi yang ketara percanggahan adalah konsep bab yang melibatkan bab ketuhanan tadi. Dan kemudian dari segi syariat, yang ini taklah ketara sangat, tapi yang paling besar yang isu yang diperbahaskan dalam agama Kristian baik masa kami di gereja dulu, di antaranya ialah percanggahan dalam bab ketuhanan, khususnya melibatkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Okey, jadi soalan yang seterusnya Ustaz, saya merujuk kepada muka surat 6, slide yang kedua yang duduknya pada muka surat 6, iaitu penyelewengan yang dilakukan oleh Saint Paul at Taurus. Okey Ustaz, jadi sebagaimana yang Ustaz sebut, dalam keempat-empat Injil itu dia ada percanggahan, terutamanya dalam bab konsep ketuhanan. Jadi saya nak tanyalah, sebab Ustaz ni pernah menjadi seorang penganut agama Kristian pada masa dahulu, adakah penganut agama Kristian dia tak sedar akan percanggahan keempat-empat ini? Dan apa sikap mereka terhadap percanggahan yang berlaku ini? Dan adakah mereka menganggap bahawa setiap seorang daripada pengarang kitab ini, kitab Injil ini, mereka melakukan perubahan, mereka melakukan penyelewengan di dalam agama mereka? Apa pandangan penganut agama Kristian? Baik, soalan Ustaz ni bagus juga ya. Kita pernah membincangkan benda di gereja dulu. Malah saya sendiri pun pernah berbincang dengan bekas Padri Besar Sabah ya, iaitu Father Thomas Layden. Dia ni di antara padri besar yang banyak terlibat untuk memantau gereja-gereja dan majlis pengampunan dosa dan melatih padri-padri dan pastor Kristian, khususnya di Sabah pada era zaman pemerintahan Datuk Joseph Faring Kitingan. Dan percanggahan-percanggahan inilah yang kita bawa pergi gereja sehingga kan konsel di Borneo pada 1189 ya. Pada ketika itu saya baru balik daripada sidang Gerakan Penginjak Isi Surabaya dan Bandung di Indonesia. Kita pernah pergi di gereja di Sarawak ketika itu, di mana kita berkumpul membincangkan perkara ini. Dan ada di kalangan mereka, di kalangan pastor dan sister yang meyakini percanggahan ini, dan ada di kalangan mereka yang berjinak-jinak dengan Islam. Sehingga Padri Besar Sabah sendiri pun bila dia ketemui percanggahan ini yang kita bincangkan, akhirnya dia pun memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam, tapi dia tidak dibenarkan balik ke Sabah. Dia dapat ancaman bunuh. Akhirnya dia kahwin dengan orang Kelantan, dan sekarang dia bertugas di Jabatan Agama Islam Melaka ya. Jadi ada di kalangan kami seperti saya lah, kita dah akui percanggahan itu dan kebatilan tersebut. Akhirnya dengan hidayah Allah melalui maklumat yang kita baca dalam Quran, percanggahan dalam Bible, akhirnya ada di kalangan kami yang menerima Islam, dan ada di kalangan mereka masih bertahan kerana dia ada kepentingan. Sebab di gereja ni Ustaz ada yang diberi allowance Ustaz, dia jaga dia punya diri dia sendiri. Dan kalau saya melihat di Indonesia, di antaranya Sister Eriwanti ya, dia adalah salah seorang daripada terlibat dengan gereja-gereja di Jogja, dan akhirnya dia juga memeluk agama Islam setelah melihat kebatilan tersebut ya. Dan ada mereka yang masih bertahan, sebab walaupun mereka akui benda tu ada percanggahan dan kebenaran dia,
tapi mereka juga nak jaga, mungkin takut kena ancam bunuh seperti saya dulu di zaman saya dulu. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Jadi soalan yang seterusnya saya merujuk kembali kepada muka surat 11. Ustaz, soalan saya, Injil Mark pengasasnya adalah seorang lelaki berbangsa Yahudi yang nama dia Mark daripada suku Levi. Injil Lukas ataupun Luke, dia merupakan seorang penduduk Antioquia yang mana dia merupakan pengikut ataupun mempelajari agama Kristian daripada seorang lelaki yang bernama Saul ataupun Paul. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 6, kalau tak silap saya, ya, muka surat 6. Dan disebut bahawa Paul ataupun Saul ini merupakan orang yang menyelewengkan agama Kristian. Jadi kita tahu bahawa pandangan Yahudi, bangsa Yahudi mengatakan seluruh umat manusia selain daripada bangsa Yahudi mereka adalah goyim, ataupun dalam bahasa kita binatang. Mereka anggap kita ni semua macam anjing, macam babi, macam binatang. Dan bagaimana penduduk penganut agama Kristian, walaupun mereka dianggap binatang oleh orang Yahudi, tiba-tiba mereka boleh ambil ajaran Kristian daripada orang Yahudi dan berpegang sungguh-sungguh sampai tak mau tinggal. Apakah pandangan orang Kristian pada masalah ini? Sedangkan kata Injil Mark diasaskan, ditulis oleh seorang lelaki bernama Mark. Jadi apa pandangan Ustaz? Kalau masa kawan saya Ustaz saudara Father Thomas Leyden ni, dia pernah pergi di Rome, di Vatican, Saya tidak sempat ke sana kerana saya masuk Islam terlebih dahulu dan beliau sempat ke sana. Dan memang kalau kita lihat dari sejarah Jesus sendiri pun, ialah dalam sejarah dia bila dia menyampaikan ajaran Islam kepada kaum Bani Israel itu sendiri, dan pengikut-pengikutnya ramai, dinyatakanlah Al-Quran dalam 12 golongan Harawiyin pengikut dia. Apabila dia ditangkap kemudian disalib dalam agama, dalam anggapan penganut agama Kristian, maka ada di kalangan pengikut-pengikut dia ni yang mengambil serpihan-serpihan daripada ajaran Jesus ini, dan serpihan-serpihan inilah yang berada disimpan dalam museum di gereja, di tempat khusus dalam pengumpulan cerita-cerita Injil ni di Rom, di Itali, di Vatican, Dan di antara orang-orang yang terlibat adalah generasi daripada pemerintah-pemerintah Raja Rom. Kemudian benda ni sampai perkhabaran kepada pendeta-pendeta gereja di Rom. Maklumat-maklumat ni diambil dan disimpan di museum. Dan seperti yang Ustaz nyatakan tadi, yang saya tulis dalam tadi, pergeseran di antara Yahudi dan Nasrani atau Kristian sendiri pun memang berlaku. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin, di Gaza sendiri. Saya pernah pergi di Palestin pada awal tahun 2000 sebelum berlaku gerakan Intifada. Bila kita berjumpa dengan orang Yahudi, hatta di Mesir sendiri pun, orang Kristian Ortodok di Mesir sendiri pun, mereka akui bahawa orang-orang Yahudi ini jahat. Mereka di kalangan Arab Mesir Kipti ni yang beragama Kristian sampai sekarang ni, hatta di Kahira tu ada satu gereja yang terbesar di South Africa. Mereka sendiri pun tahu bahawa gulungan Nasrani ataupun Yahudi yang ada di Palestin, termasuklah isteri kepada arwah Yasir Arafat yang bernama Soha daripada keturunan Yahudi. Mereka ni adalah mengamalkan Old Testament. Tetapi pergeseran ini memang berlaku sebab dari segi kedudukan, dari segi pangkat, dari segi status harta, tanah dan sebagainya. Itu sebab kalau di Palestin tu, di antara benda yang tak selesai juga masalah penuh Islam di Gaza, di antara juga ialah kerana penduduk Gaza itu sendiri telah menjual tanah-tanah kepada orang-orang penempatan Yahudi dengan harga yang tinggi. Dan benda ni memang akan berlaku sampai hari kiamat. Ketidakkepercayaan di antara orang Yahudi dan Nasrani, begitu juga sebaliknya. Mereka tuduh-menuduh dan sama lain, persengketaan, perselisihan dalam bab tu dia akan berlaku disebabkan berpunca daripada pendeta-pendeta mereka yang paling atas di kalangan mereka itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini soalan kontroversi sikit, boleh Ustaz? Tak kontroversi mana pun. Okey, saya merujuk kepada muka surat 12. Slide Ustaz yang bertajuk Injil yang ditolak oleh penganut agama Kristian, iaitu Injil Barnabas dan juga Injil atau Injil Barnaba.
Injil Barnabas atau Injil Barnaba ditolak oleh penganut agama Kristian. Saya nak tanya Ustaz, kenapa ianya ditolak? Dan apabila saya baca slide ini, saya teringat satu hadis. Satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, jilid yang pertama, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis itu menceritakan peristiwa Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Hercules untuk berhadapan dengan dia di dalam satu majlis di Palestin, dan ditanya berkenaan lebih kurang, kalau tak silap saya, 11 soalan berkenaan Nabi Muhammad. Siapa dia, siapa pengikut dia. Dan selepas ditanya soalan itu, Hercules, Raja Hercules, raja Kristian bagi Rom Timur yang berpusat di kota Konstantinopel di Istanbul sekarang, dia minta didatangkan satu surat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kandungan di dalam surat itu dinyatakan Nabi kata, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Nabi seru kepada Raja Hercules, peluklah kamu akan Islam, kamu akan selamat dan Allah akan beri kamu 2 pahala. Satu pahala kerana kamu menganut agama Islam, dan satu lagi pahala kerana kamu menganut, maka rakyat kamu akan menganut. Tapi Nabi kata, kalau kamu tolak, maka kamu akan tanggung dosa Arithiyin. Dan saya lihat di dalam nota kaki itu, ulama mengatakan khilaf pendapat kepada masalah Arithiyin. Satu pendapat mengatakan ia merupakan golongan petani, golongan yang lemah di dalam negara Kristian. Dan pendapat yang kedua, dia mengatakan golongan Arithiyin adalah suatu golongan agama Kristian yang berpusat di Mesir pada satu ketika dahulu, yang mana mereka menolak fahaman Trinity dan mereka berpegang kepada akidah Tauhid, akidah Allah itu satu, yang mana apabila mereka diperintah oleh kerajaan Rom pada masa itu supaya meninggalkan akidah Tauhid, mereka menolak dan akhirnya mereka dibunuh keseluruhannya. Jadi apa pendapat Ustaz masalah adakah sama Injil Barnaba ini ditolak dengan golongan Arithiyin ini? Apa pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dia Injil Barnabas ataupun Barnaba ni sebenarnya masa saya berada di gereja dulu, ya, bila benda ni sebenarnya tidak dijumpai Injil ni di Sabah, ya. Sebab banyak Injil-Injil ni datang dari Indonesia. Dan isu pada 2008 sebelum pilihan raya, di antara orang yang kuat untuk mempertahankan Injil ini, dibawa sebanyak 30,000 naskah masuk ke Lembah Kelang di Semenanjung dan sekali ke Sabah Sarawak. Di antara orang-orang yang terlibat ialah Datuk Idris Jala dan juga Dr. Maximus Ongkili, dan juga mereka-mereka yang kuat pamalan Kristian khususnya di Sabah Sarawak ni, supaya Bible ini jangan dicop lugu KDN, tidak ada cop pun, tapi berjaya juga masuk sebanyak 30,000. Yang sampai di Sabah kebanyakannya adalah Injil dalam New Testament, Perjanjian Baru. Cuma saya temui Injil Barnabas ni ketika Barnaba ni, iaitu Old Testament ni, ketika belajar di Indonesia dulu. Dan Injil ini bila bawa pergi gereja, memang kami daripada SIB menolak, sebab dia menolak ayat-ayat dalam Injil Barnabas ni. Dia banyak menolak tentang konsep ketuhanan Yesus. Contoh beza dia, apabila firman Tuhan Yesus dalam New Testament menyebut, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat memutuskan anaknya yang mati di palang kayu salib, kebanyakan begitu. Tapi dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, menyebut wahai Tuhan Allah di syurga. Dia tak pernah menyebut wahai Tuhan Yesus. Ya, tapi dalam New Testament banyak perkara itu. Jadi apabila kami mengetahui benda ni, inilah yang saya bawa kepada ayah saya bawa kepada teman-teman yang lain. Jadi memang kita ketepikan Old Testament ini, sebab dia tidak sama dengan New Testament. Itu sebab bila dikaji, itulah yang banyak keraguan, dan akhirnya kita memeluk agama Islam, ya. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya masih pada muka surat 12, iaitu gambar pengambilan holy water. Jadi Ustaz, saya nak tanya, holy water ni apa benda? Air masak ke, air arak ke, air rebusan tulang anjing hitam ke, anjing putih ke, apa benda air ni?
holy water ni kebiasaannya di zaman saya dulu di gereja ni, dia ada satu disebut sebagai uzlah. Uzlah ni adalah dipanggil sebagai Ekaristi Yamaman ya, ataupun Yamamat, di mana kalau seorang pastor ataupun padri ni dia menghambakan diri di gereja 40 hari 40 malam ya, dia kena berpuasa untuk persiapan menjadi kalau istilahnya rahib ya. Dan dia dibekalkan oleh padri besar satu air masuk dalam satu bekas, dan air ini disimpan di dalam gereja, dan disimpan dalam gereja, dan dibacalah beberapa bacaan dalam doa-doa daripada petikan Injil dalam Bible. Kemudian disimpan dalam gereja selama 40 hari 40 malam ya, dibaca daripada beberapa ayat dalam Bible, disimpan di dalam gereja, dan kadang-kalanya air tersebut diletakkan menisan sirap, jadi dia jadi kemerah-merahan ya. Dan air inilah yang diguna untuk majlis pengampunan dosa. Kalau bayi-bayi yang baru lahir dibawa ke gereja, selepas sembahyang menangis-menangis, kemudian dibawa oleh ibu dia datang di mimbar, lalu pihak padri ataupun pastor mengambil sudu kecil, diminumkan kepada budak ini dengan mengambil keberkatan, diumpamakan sebagai darah Yesus ya. Dan kadang-kadang diambil dengan tangan kemudian direnjis. Ini majlis baptis untuk mandi bayi-bayi. Kalau yang laki-laki dewasa diberi minum saja. Jadi air ni sebenarnya adalah proses daripada uzlah di gereja. Dia tidak ada apa-apa, cumanya dibacakan beberapa firman dalam Bible, dalam New Testament. Cuma isunya barangkali kes yang pernah hangat dibincangkan, di antaranya almarhum saya bersama Profesor Madya Ustaz Hashim Yahya, bekas Mufti Wilayah suatu ketika dulu, di mana dia mendapat 2-3 orang yang datang ke pejabat dia ketika itu, yang mana saya sendiri pun pernah berjumpa dengan beliau ya, di mana pelajar orang tersebut telah terminum holy water. Dan kes ni ada susuran apa yang berlaku di UPM pada 1996, di mana mereka telah meletakkan holy water tu dalam tangki student, dan kes tu dinyatakan lidah pelajar tersebut jadi hitam dan mereka tak boleh nak sembahyang. Setiap kali sembahyang terbayang palang salib, setiap kali sembahyang terbayang sister. Jadi sebenarnya kalau nak kata sihir, ada kemungkinan, sebab di zaman saya dulu saya pernah pergi di Thailand, di mana ada tempat-tempat yang memang air tu dia ambil daripada mentuban bayi, dimasuk di dalam dan dijadikan pemujaan, dan benda tu ada di kalangan mereka yang hasad dengki kepada orang Islam ni, dia masuk dalam air yang disebut sebagai holy water yang uzlah tadi, kemudian dibawa masuk. Bila dibawa masuk, maka terminum yang berbentuk sihir. Itulah segelintir di kalangan mereka yang terminum air ni, ada di kalangan mereka yang terbayang salib. Dan sihir ini sudah berada di zaman Rasulullah SAW ya, tentang bagaimana Nabi disihir seorang Yahudi, Labid bin Asam, penurunan tentang 2 kul, Al-Falaq dengan An-Nas ya, sudah berada di zaman Rasul tentang perkara-perkara begini. Jadi cumanya saya, pengalaman saya di gereja dulu, saya tak pernah nampak yang di kalangan pastor padri ini menggunakan air mentuban ataupun menggunakan lidah daripada anjing ataupun menggunakan benda-benda yang berbeda. Cumanya dibacakan firman-firman Tuhan dalam New Testament itu. Dan di antara yang saya masih ingatlah, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa saya Ustaz, ketika kita dalam gerakan penginjilan dulu, memang saya sendiri pernah mengambil lemak daripada babi ni, kita masukkan dalam air tersebut, dan inilah yang kita bawa. Dan ada di kalangan orang-orang yang Islam tapi lepak-lepak tepi jalan yang tidak menjaga agama ni, kita beri minum dan kita bagi duit dengan niat supaya mereka berpaling daripada akidah mereka. Ini di antara yang saya pernah buat di zaman jahiliah saya lah. Tapi saya tebus balik dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang saya jumpa, ada yang saya tak jumpa, dengan mengislamkan ayah saya, keluarga saya, dan hampir 2,000 orang masuk Islam. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa saya dengan teman-teman, di mana saya dengan teman-teman di zaman tu pernah memurtadkan hampir 200 orang.
di zaman jahiliyah dulu. Jadi air ni sebenarnya air daripada air yang biasa, kadang-kadang diambil daripada air pipe, kemudian dibawa pergi gereja dalam bentuk uzlah. Cuma saya pernah pergi di Singapura. Di Singapura ni memang segelintir dari kalangan misioner Kristian ya mengambil air-air daripada tangki-tangki di gereja, dan mereka telah labelkan benda tu dengan gambar ikan dolphin. Ustaz ya? Dolphin. Dan benda itu sebenarnya diketahui oleh Jabatan Islam Singapura ketika saya ceramah di Selama Kesintaan Andalusia di Tampines, ya, maklumat daripada teman-teman saya yang kerja di Jabatan Islam Singapura bahawa air itu adalah diambil daripada air ujulah daripada gereja. Cumanya mereka tidak cop palang salib, mereka telah terletak gambar ikan tersebut untuk mengelirukan masyarakat Islam yang minoriti di Singapura. Okey Ustaz, dolphin ikan lumba-lumba Satu soalan yang lama bertahun-tahun bermain di dalam minda saya, Ustaz. Benarkah di dalam gereja daripada pintu masuk luar itu mereka bentangkan kapet merah? Betul Ustaz? Di dalam masjid kita kapet kita memang warna merah lah, daripada depan sampai belakang, kiri kanan. Tapi di dalam gereja mereka bentangkan, umpama nak bentangkan kepada raja, nak menggalakkan orang masuk. Saya dengar cerita, adakah di bawah kapet merah itu mereka koyakkan Al-Quran kemudian letak di bawah kapet itu? Betul ke tak Ustaz? Soalan ni bagus ya. Apabila isu kalimah Allah berlaku, kalau di zaman saya dulu, kalau hamparkan kapet ni, itu adalah salah satu penghormatan kepada padri-padri besar. Kalau di gereja-gereja kecil ni jarang benda ni berlaku. Tapi kalau gereja-gereja besar, khususnya ada padri yang datang dalam majlis untuk mengampunkan dosa orang yang ramai yang datang, maka dihamparkan kapet ini. Kerana bukan saja seorang dua, tapi 2-3 orang padri yang mereka ni pakai pakaian rasmi, dan mereka melakukan majlis pengampunan dosa di mimbar di gereja. Jadi tujuan kapet tu adalah nak menghormati padri besar tu untuk datang ke gereja tersebut dalam majlis apa yang disebut sebagai majlis baptism, pengampunan dosa dan kusti kudus, untuk memakan tubuh Tuhan dalam upacara memakan roti dan juga minum air kuds. Kuds itu adalah air yang holy water lah. Makan tubuh Tuhan, kusti kudus nama dia. Ya. Jadi itu di antara tujuan kapit itu adalah nak meraihkan padri-padri besar. Cuma isu yang berlaku di Lembah Kelang, ya, di mana ada dinyatakan, saya tak sahih benda ni sebenarnya benar tak benar, tapi NGO yang terlibat untuk memantau, dan saya ada kawan di Mais, di Jais, sebab di Lembah Kelang ni isu dia agak panas sedikit. Bermula di zaman Dato' Hassan Ali dulu, masa di Sekolah Kerajaan Negeri Selangor, mana dia portfolio agama, dan dia memang banyak berhubungan saya, baik dengan saya lah. Mana kalau ada gereja kemarahan mereka kepada Islam ni, isu azan, isu ceramah keluar dan banyak lagi lah selain isu kalimah Allah. Mereka ada yang pergi menguyak Al-Quran tu, letak di bawah kapet, dan pergi dalam laluan tu dipijak-pijak Al-Quran tersebut. Dan ini sebenarnya dalam bentuk penghinaan dan pembalasan dendam ke atas provokasi-provokasi di mana mereka marah kepada mereka menunjuk perasaan di depan mahkamah persekutuan dalam isu kalimah Allah. Dan peringkat yang pertama kita telah menang, sehingga Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah menggazetkan, Kerajaan Negeri Selangor di bawah Sultan pun telah menggazetkan supaya perkataan-perkataan spesifik khusus untuk orang Islam seperti Allah, kiblat dan sebagainya. Jadi apa yang saya nyatakan kepada Ustaz, kapit kalau di Sabah Sarawak ni dia satu penghormatan. Zaman saya tak pernah lagi saya terlibat untuk mengunyahkan Quran letak di bawah itu, tidak ada. Tapi sejak isu kalimah Allah jadi hangat, ada 2-3 gereja khususnya di Lembah Kelang yang kawan-kawan kita daripada NGO, mereka melihat bahawa Quran-Quran itu telah dikoyak dan diletak di bawah kapit di laluan di gereja, dan mereka telah pijak untuk membalas provokasi dalam ketidakmenangan mereka dalam isu kalimah Allah yang mereka pertahankan. Jadi tubuh Tuhan pun dia orang makan, Ustaz. Setahu saya agama Hindu yang menyembah lembu sebagai Tuhan, mereka tak makan daging lembu. Kristian makan tubuh Tuhan. Ustaz, soalan seterusnya saya nak tanya about fashion, Ustaz.
tentang fashion muslimah pada hari ini. Hari ini kita dihangatkan dengan masyarakat semakin suka fashion bertudung. Dan salah satu masalahnya saya merujuk kepada muka surat 13. Muka surat 13, fashion pakaian para sister. Okay, yang saya dimaklumkan mereka tutup rambut kemudian balut tekak ketat-ketat. Dan saya tengok ada di kalangan masyarakat kita hari ni yang berfashion demikian. Satu, berkenaan fashion pakaian itu. Yang keduanya, di antara gerakan Kristian, mereka masuk melalui pendidikan, mereka masuk melalui hospital, mereka masuk perubatan, mereka masuk melalui sistem misi kemanusiaan. Jadi di hospital, para nurse itu di antaranya digelar dengan sister. Adakah gelaran sister di klinik itu, di hospital, pada para nurse diambil daripada sister yang ada di dalam gereja ataupun apa maksudnya, Ustaz? Soalan ni pun baik ya. Sebab kalau para sister, kalau di Indonesia tu, saya ingat saya kebanyakan dia pakai tudung 3 segi, macam staff nurse yang pakai di hospital tu lah. Cuma ada beberapa gereja, ada beberapa hospital yang ada beberapa hospital swasta yang di mana doktor-doktor dia masih lagi segelintir tu memakai pakaian, memakai tudung yang ala sister. Contohnya, salah satunya adalah Hospital Asunta. Pernah dengar Hospital Asunta? Dekat PJ, Jalan Gasing. Asunta. Jadi saya tidak berapa pasti, tapi kalau di Indonesia dulu, memang di kalangan para sister ini memakai tudung yang berbentuk 3 segi. Sama ada para doktor, staff nurse di hospital-hospital yang ada dalam kerajaan ini, yang walaupun bukan Islam tetapi memakai sedemikian, diambil daripada sister itu sendiri punya pakaian tu, wallahualam. Tapi di hospital Queen Elizabeth, sebab hospital itulah diasaskan oleh seorang Queen yang datang ke Sabah untuk sistem penjajahan dulu. Memang ada di kalangan sister-sister di gereja ni, di sister-sister para klinik ataupun di hospital kerajaan, ada lagi yang memakai hospital ikut Elizabeth, ikut kenal sendiri. Ada lagi juga yang mereka memakai ni macam pakaian sister. Jadi barangkali kalau di sana menangkan hospital ikut Elizabeth ni adalah diambil daripada pengasas ataupun yang memberi duit untuk membina hospital tersebut, dan dia juga adalah beragama Kristian daripada mazhab Roman Katolik. Dan di kalangan pejabat-pejabat itu mungkin ada rintitan di situ. Itu yang berlaku di Sabah. Tapi kalau yang di Semenanjung ni saya tidak berani nak beritahu sebab saya tidak tahu keadaan. Tapi itu yang berlaku di negeri saya di Sabah lah, khususnya di Hospital Queen Elizabeth. Ustaz, merujuk kepada muka surat 9. Merujuk kepada muka surat 9, Majlis Pengakuan Dosa. Apabila ada penganut Kristian yang datang ke gereja untuk mengaku kesalahan mereka, maka mereka akan perdengarkan kesalahan mereka dalam bilik kecil di sebelah paderi. Kemudian paderi mengampunkan dosa mereka sebagaimana yang Ustaz cerita tadi. Saya nak tanya, kalau penganut agama Kristian biasa ini mereka diampunkan dosanya oleh paderi, siapa yang mengampunkan dosa paderi? Kalaulah, adakah paderi ini dalam agama Kristian maksum sebagaimana Nabi? Kalau kata maksum, saya dengar kes paderi mengamalkan homoseks, liwat, rogol dan sebagainya. Kalaulah kata mereka maksum, dan kalau kata mereka diampunkan dosa paderi yang lebih besar, setahu saya paderi yang paling besar di Vatican di Rome, Pop, betul? Jadi siapa yang mengampunkan dosa Pop? Adakah Pop ini maksum sebagaimana Nabi? Itulah yang saya berdebat dengan ayah saya dulu. Nasib baik ayah saya ni kahwin dulu. Saya sebagai anak dia, lahir daripada perut mak saya. Kalau dia kenal Kristian tu ketika dia bujang, barangkali dia tak kahwin. Sebab di sistem perrahiban itu kan menentang tentang konsep fitrah manusia. Dan ini yang saya sebenarnya bila terlibat dalam pastor dulu,
Saya kata kepada teman-teman, saya kata, yalah, kita biasa berada di gereja, terlibat yang majlis baptis tersebut. Jadi saya pun kata pada ayah saya, bapa sendiri terlibat untuk membaptis. Saya kata, kalau bapa berdosa, siapa yang mengampun dosa? Cumanya ayah saya sebut, jangan kau bising-bising, bapa kau mau tanya pelik-pelik ni. Kalau padri besar tahu ini, habis bapak punya elaun kena tarik. Itu je. Jadi kalau dia berdosa, dia kata, saya angkat tangan saja, minum kusti kudus, makan roti kudus, mana ada tangan menangis. Mudah-mudahan Tuhan Bapa di syurga ampunkan bapa, sebab bapa adalah ketua gereja. Berbeza dengan yang di bawah-bawah ini, dia bilang. Itulah dia punya kenyataan. Dan inilah yang menyebabkan di kalangan pastor-pastor ni yang keluar. Sebab ramai juga kawan saya 3 orang yang bila jadi pastor dia masuk Islam. Dan ialah Fitra nak kahwin kan, jadi bersama dengan kita dulu. Kalau sister-sister ni cantik-cantik pula, kan, cantik-cantik bersama dengan kita menginjil dan sebagainya. Dan kadang-kadang tu kalau berada di gereja, dia ada panggil balai muhibah ya. Ada dipanggil balai muhibah ni. Balai muhibah ni kadang-kadang bercampur di kalangan pastor dan sister. Itu sebab ada seorang kawan saya ni sampai beranak sister tu dibuatnya. Sampai beranak sister tu dibuatnya, Ustaz. 2 anak lagi. Power dia kan. Itu yang berlaku. Tapi itulah saya kata, fitrah kemanusiaan ada di kalangan mereka yang bermazhab SIB, SDA, Roman Katolik, dari berbagai pandangan. Cumanya bagi saya itu adalah menentang fitrah. Jadi orang yang macam ketua-ketua gereja ni, kebanyakan termasuk ayah saya lah, siapa yang mengampunkan dosa dia, saya tengok di gereja dia, setelah dia dalam majlis baptis, dia mengangkat tangan di mimbar dengan angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian diaminkan oleh orang lain, dipimpin, kemudian dia sendiri minta ampun dosa dengan diaminkan oleh orang-orang di hadapan tu. Maka di situ dia kata, terangkatlah dosa bapa. Dia minum holy water tu dan makan kusti kudus, maka Tuhan bapa tu dah ampunkan dosa dia. Gitulah. Nauzubillah. Okey Ustaz, jadi sebenarnya masih banyak soalan yang saya nak tanya, tapi memandangkan masa sudah jam menunjukkan pukul 12.30. Jadi akhir, mungkin sebagai perkongsian ataupun sebagai soalan kepada Ustaz lah. Ustaz, di antara strategi musuh Islam, terutamanya Kristian, agama yang paling kuat cuba menarik umat Islam supaya murtad, di antaranya Kristian, mereka mewujudkan kumpulan mubaligh yang di kalangan orang Melayu untuk mendakwah orang Melayu masuk kepada agama Kristian. Dan kita juga ada mubaligh. Kita siapa? Tu Imam mubaligh, Bilal mubaligh, guru mubaligh. Tetapi fungsinya sangat-sangat sedikit. Bahkan saya cerita sedikit pengalaman. Ketika saya, Ustaz Hazim dan juga Ustaz Akhari, masa kita buka tawaran siapa yang nak wakaf Quran, kipas dan sebagainya untuk mangsa-mangsa banjir. Jadi untuk mengagihkan wakaf itu, kami bertiga, kami pergi ke Hulu Dungun, pergi ke kampung Kampung Pasir Raja, pergi ke Kampung Syukur dan sebagainya. Di antara yang disebut, ada guru mubaligh tapi tak berani mengajar. Guru mubaligh itu pergi sekadar untuk menghantar teks khutbah tetapi tidak berani mengajar. Dan ketika kami singgah sembahyang Zuhur di Masjid Kampung Syukur, apa kata imam di sana, apa kata Bilal di sana? Dia kata, kami tak kisah tak dapat kipas, kami tak kisah tak dapat sejadah, tolong hantar kepada kami guru yang mengajar kami agama Islam. Tuan-tuan, peranan siapa? Adakah peranan saya semata-mata sebagai ustaz, ataupun peranan tuan-tuan yang ada depan saya dan seluruh umat Islam? Cuba fikir. Dan saya nak tuju khusus kepada adik-adik daripada college universiti, daripada Uniza. Saya pernah belajar di Uniza ketika namanya, saya lapor diri di Uniza ketika namanya masih Kuza. Dan ketika saya duduk, namanya diangkat taraf sebagai UDM, Universiti Darul Iman Malaysia. Kemudian saya keluar, saya sambung pengajian saya di College Universiti Insaniah peringkat ijazah, namanya pula ditukar kepada Uniza. Dan ketika saya mengambil pengajian peringkat ijazah
di antara kelemahan kita pelajar pengajian Islam, kita adalah pelajar yang sekadar datang untuk mengambil sijil tapi bukan untuk menuntut ilmu. Ketika kursus saya belajar bab muqaranatul adyan, perbandingan agama. Kami belajar 5 agama besar dunia: Islam, Kristian, Yahudi, Hindu dan juga Buddha. Dan yang masuk sama dengan saya, kebanyakan pelajar Melayu, mereka tak mau ambil subjek ni. Kenapa? Ni subjek elektif dan subjek ni susah. Mereka pilih subjek-subjek yang mudah. Kenapa? Mereka skor A tapi mereka tak target ilmu. Asalnya kita nak berhenti pukul 11.30 tadi, tapi memandangkan harapan saya permulaan, daripada permulaan program, harapan saya adalah adik-adik daripada Uniza dapat bertanyakan banyak soalan supaya berkongsi. Tetapi saya hampa, saya minta maaf, tapi saya hampa, tak banyak soalan yang ditanya. Adakah kita hadir kerana dipaksa ataupun kita hadir nak cari ilmu? Dan siapa kita dalam nak berhadapan dengan Allah nanti? Adakah kita rasa cukup kita sembahyang? Adakah cukup kita mengaji agama sedikit tanpa kita menjalankan usaha dakwah kita? Dan sebenarnya ustaz-ustaz yang ada, termasuk diri saya, kebanyakannya, bukan semua, tak ramai yang mampu menjadikan diri mereka seperti Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang berada di Amerika. Dia sentiasa buat ceramah di hadapan ribuan orang, yang di hadapan dia tu ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Kristian. Dia buat ceramah perbandingan agama. Dan salah satu ceramah yang saya tengok, seorang Hindu, kalau tak silap saya, dia tanya. Dr. Zakir Naik, dia jawab setiap soalan itu. Kemudian sebelum Dr. Zakir Naik berhenti, dia tanya, awak tanya saya banyak dah, saya nak tanya awak satu soalan sahaja. Bila awak nak terima Islam? Maka perempuan tadi kata, saya mengucap di sini asyhadu an la ilaha illallah. Di hadapan ribuan orang dia mengucap kalimah syahadah itu. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube berapa orang di kalangan kita yang pernah mengislamkan orang lain. Tak, kita mengaji agama, kita syok diri sendiri, kita tak bersungguh dengan agama kita, kita biarkan orang lain untuk mendakwah, tarik orang. Sebagaimana yang Ustaz tunjuk tadi, 14,000 orang masuk agama Kristian, 200,000 orang pilih untuk murtad daripada agama Islam. Kerana apa? Kerana kelemahan kita dalam menyampaikan agama Islam kepada masyarakat sekeliling kita. Kita berasa bila kita jadi imam, kita berasa sudah sedap kedudukan kita. Betul, atas dunia kita sedap, tapi di hadapan Allah, adakah kita yakin kita boleh masuk syurga? Tuan-tuan, sebagai akhir daripada kami pihak Masjid Abidin, kami tak mampu nak buat semua kerja. Di antara yang kami mampu, kami adakan majlis sebegini, jemput adik-adik, jemput tuan-tuan, bukan sekadar untuk adakan program di masjid, bukan sekadar untuk puaskan nafsu telinga, tetapi jadi ilmu yang baru, jadi satu semangat yang baru kepada kita untuk menyampaikan dakwah Islam, tarik sebanyak mungkin orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, akhir kata, kesimpulan yang Ustaz boleh bagi, insya-Allah sekadar 2 minit. Jadi marilah kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, kuatkan amalan, baca Quran banyak, qiyamul lail, solat doa, solat hajat, belajar betul-betul dan berkawan dengan para alim ulama, duduk dalam program, jangan jemu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini semua untuk memantap keimanan, ketakwaan kita. Dan yang paling penting ialah bila dah ada ilmu, sama-sama kita amalkan dan banyak berdoa, suatu hari nanti kita juga akan menyebarkan ilmu tersebut. Jadi mari kita sama-sama zikir munajat sedikit. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah SWT ubahkan sikap kita, mudah-mudahan Allah SWT beri keberkatan kepada majlis kita pada pagi ini. Jadi jutaan terima kasih kepada penganjur, khususnya teman-teman saya Ustaz, kerana menganjur program. Semoga Allah SWT saja yang membalanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan,
diberikan istri-istri yang salihah insya-Allah, anak-anak yang saleh-saleh. Allahumma amin insya-Allah. Astaghfirullah.